Baik, kita mulakan. Sudah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca dengan kita ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa sahbihi syarifah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadul jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Biasanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang diberikan akal sempurna oleh Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan diberikan kefahaman di dalam agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa taslim wa naf'a wal intiba' wal farat istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati silakan Tuan Imam, kemudian silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jatah kuasa masjid, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kena dengan limpah kurnia rahmat kepada Allah. Bukan lagi tuan-tuan kita dapat bersama tuan-tuan pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah bab tauhid atau akidah, kitab Aqidatul Najin dan kita berada di muka surat berapa tuan? 76 76 Jawi 76 lah. 74 76. Baik, itu dia kata musannaf. Masih lagi dalam bab nubuat ataupun bab kenabian dan juga kerasulan, yakni dan kata musannaf rahimahullah taala,
Yang ada kitab bersemak yang Romeo tu apa? 206. Baik. Dan kata musannaf mana pengarang lah. Pengarang ataupun muallif rahimahullah taala, bahwasanya Allah taala menyuruh ia akan kita. Bahwasanya Allah taala menyuruh ia akan kita. Dikenaki dengan kata kita itu sekalian umat. Jadi dikenaki dengan kata kita, kata-kata kita itu maksudnya sekalian umat. Bukan ini umat Muhammad jua. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW sajalah, tapi semua umat. Semenjak daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka hanyalah. Dan jika tiada nasaya, tiada sah katanya dengan mengikut mereka itu hinggalah pada akhirnya. Kerana bahasanya ini umat tiada lazim akan dia oleh mengikut dengan yang lain daripada Nabi Muhammad SAW. Kerana kita ini umat yang terakhir, kita tak boleh mengikut umat yang lain lah, atau Nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad SAW. Okay? Seperti Musa dan Isa, melainkan bahawa dikatakan bahawasanya dibenakan atas bahawa syarak orang yang dahulu daripada kita itu syarak bagi kita. Seperti Musa dan Isa, melainkan bahawa dikatakan bahawasanya dibenakan atas bahawa syarak orang yang dahulu, syarak ni hukum syarak lah. Syarak orang yang dahulu daripada kita, syarak min qablina wa syarak lana. Syarak orang dahulu daripada kita itu syarak bagi kita. Pada barang yang tiada datang ia daripada Nabi kita padanya sesuatu. Seperti barang yang ialah mazhab Malikiyah. Seperti barang yang adalah ia mazhab Malik, mazhab Malikiyah, yang setengah daripada mereka itu musannaf rahimahullah taala. Setengah daripada musannaf maksudnya pengarang-pengarang kitab lah dalam bab tauhid ni banyak juga di kalangan mazhab Malik. Saya contohnya Syekh Ibrahim Al-Qadi daripada mazhab Maliki. Lepas tu siapa lagi? Syekh Bajuri, Imam Bajuri pun mazhab Maliki juga. Banyak. Walaupun mazhabnya berbeza tetapi dia ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan kita anggap dia mazhab lain. Jadi maknanya dia bukan ahli sunnah, dia tetap ahli sunnah juga. Gitu. Cuma fiqhnya yang lain. Fiqh Imam Malik, mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali dan sebagainya. Ulang semula. Dan kata musannaf wa ta'ala, bahasanya Allah Ta'ala menyuruh ia akan kita. Dikenaki dengan kata kita itu sekalian umat. Bukan ini umat Muhammad juga. Maka hanyalah. Kata hanyalah. Dan jika tiada nasaya tiada sah katanya dengan mengikut mereka itu hinggalah pada akhirnya. Kerana bahasanya ini umat tiada lazim dengan dia oleh mengikut akan yang lain daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tak boleh ikut lain daripada umat Nabi, lain daripada Nabi Muhammad. Kita kena ikut Nabi Muhammad SAW sebab kita ni umat akhir zaman. Tapi selain daripada umat yang sebelum tu, mereka dikenaki juga mengikut akan syariat Nabi Muhammad SAW. Okay? Seperti Musa dan Isa, melainkan bahawa dikatakan bahawasanya dibenakan atas bahawa syarak orang yang dahulu daripada kita itu syarak bagi kita. Ini dah masuk dalam kaedah lah, kaedah usul fiqh ni. Diselitkan kaedah usul fiqh kat sini. Syarak min qablina, mana syarak yang sebelum kita. Maknanya kalau mana-mana hukum syarak yang dah ada sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW tadi, yang mana syarak itu tidak dibatalkan pada zaman Nabi Muhammad SAW,
hukum syarak tadi boleh diguna pakai lagi lah. Maksudnya masih boleh diguna pakai lagi. Mana syarat yang sebelum kita, hukum syarat yang dahulu pada umat yang dahulu, yang mana telah pun dilaksanakan pada umat Nabi sebelumnya, dan hukum syarat itu masih boleh diguna pakai, kan? Sampailah kepada umat Nabi Muhammad tu kita gunalah. Itu. Maksudnya itu kita disebut oleh pengarang. Syarat orang yang dahulu daripada kita itu syarat bagi kita. Pada barang yang tiada datang ia daripada Nabi kita, sedangkan pada zaman Nabi tak ada. Tapi boleh guna pakai lagi. Seperti barang yang ialah dalam mazhab Maliki, setengah daripada mereka itu musannad wa ta'ala. Dan iaitu qaul dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan atas kaul yang pertama ini, maka tiap-tiap umat disuruh dengan mengikut rasulnya. Tiap-tiap umat itu disuruh dengan mengikut rasulnya. Dan umat Nabi Muhammad disuruh ikut Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa disuruh ikut Nabi Musa. Umat Nabi Isa disuruh ikut Nabi Isa alaihissalam. Maka jadilah kalam musannaf itu atas jalan apa tu? Hancur. Maksud hancur tu? Dia ada terjemah tak hancur tu? Hancur yang ni umat Ibrahim. Wallahu alam lah, tak tahu apa maksud hancur ni. Atas jalan hancur. Hayanun cayaro, hancur, betul? Ya ini umat Ibrahim umpamanya mengikut akan Ibrahim, dan umat Musa mengikut akan Musa, dan umat Isa mengikut ia akan Nabi Isa, dan seperti yang demikiannya lah. Wallahu alam. Baik, dan katanya musannaf, pada segala perkataan mereka itu, mana kita disuruh mengikut akan segala perkataan mereka itu para rasul, dan segala perbuatan mereka itu, dan segala takrir mana pengakuan mereka itu, dan diam mereka itu, yang lain daripada khususiah dengan mereka itu. Jadi benda yang khususiah tak perlulah kita nak ikut. Benda itu khususiah untuk Nabi. Contohnya berkahwin lebih pada 4, khususiah. Walaupun kita disuruh ikut Nabi, betul tak? Kita disuruh ikut Nabi. Kita ikut contoh akhlak Nabi, tapi ada benda-benda yang kita tak boleh nak ikut. Contohnya berkahwin lebih daripada 4 orang. Gitu. Dan katanya maksudnya, pada segala perkataan mereka itu, maksudnya kita disuruh ikut segala perkataan mereka. Dan segala perbuatan mereka kita disuruh ikut juga. Dan segala takrir pengakuan mereka itu para Nabi dan Rasul. Dan diam mereka itu, yang lain daripada khususiah dengan mereka itu. Adapun segala khususiah dengan mereka itu, maka tiada harus kita mengikut sekali-kali. Nampak? Benda khususiah dengan Nabi tak perlu nak ikutlah. Sebab martabat kita, makam kita tak samalah dengan makam para Nabi dan para Rasul. Seperti berkahwin lebih daripada 4. Dan tidur tidak membatalkan wudu. Tidur tidak membatalkan wudu, dan lainnya lah, yang mana benda itu khususiah kepada para Nabi dan para Rasul. Baik. Dan ketahui daripada demikian itu bahawasanya tiada harus bagi kita yang mukallaf jua tawakuf, mana terhenti pada berbuat sesuatu daripada barang yang sabit daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ihtimal khususiah. Ihtimal ni dipertanggungkanlah. Ihtimal lah. Ihtimal khususiah, mana 50-50 mungkin khususiah. Mungkin benda ni khususiah lah kepada Rasul dan juga para Nabi kan. Tetapi mengikut ia akan dia pada segala perkataannya dan segala perbuatannya, melainkan barang yang sabit ia bahawasanya setengah daripada khususiahnya. Kerana itulah firman Allah Subhanahu wa taala,
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata olehmu ya Muhammad, jikalau kamu mencintai, jika kamu itu kasih akan Allah Ta'ala, maka ikutlah kamu akan aku. Jadi ayat ini sebenarnya dia umum lagi lah. Umum. Belum ditaksiskan, belum diperkecilkan aspek tu belum diperkecilkan lagi. Bila diperkecilkan, skup ayat ini maksudnya ada benda-benda yang kita tak boleh ikut. Sebab benda tu hanya untuk para Nabi dan Rasul sahaja. Okay? Baik. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikut oleh kamu akan dia, yakni akan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk. Kamu beroleh petunjuk kamu. Surah Araf ayat 158. Wallahu a'lam. Ulang semula. Dan ketahui daripada demikian itu bahwasanya tiada harus bagi kita itu yang mukallaf bahawa tawakuf mana? Terhentian. Tawakuf pada berbuat sesuatu daripada barang yang sabit daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ihtimal khususiyah, ihtimal ni 50-50 lah, dipertanggungan sama ihtimal ni pertanggungkan. Kerana ihtimal khususiyah. Tetapi mengikut ia akan dia pada segala perkataannya dan segala perbuatannya, melainkan barang yang sabit ia bahwasanya setengah daripada khususiyahnya. Kerana itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata olehmu ya Muhammad, jika adalah kamu kasih akan Allah, maka ikutlah oleh kamu akan aku. Yuhibbukumullah. Dan sekarang saya kamu dicintai akan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi firman Allah Taala, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikut oleh kamu akan dia, yakni akan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk kamu. Okay? Jadi dalam ayat ini memang disuruh ikut. Betul tak? Jadi jangan salah faham pula bila kata suruh ikut tu. Bila suruh ikut, semua benda diikut Nanti yang kahwin lebih berempat, Nabi kahwin lebih berempat, aku pun nak ikut juga. Aku ikut Nabi kan. Nabi kan suruh ikut, dia ikut Nabi lah. Kan gitu. Jadi kena faham lah, kena betul kan dia punya tengah badu. Sebab benda tu hanya untuk Nabi dan Rasul sahaja. Faham kan? Baik. Dan sesungguhnya telah ijma' segala sahabat atas mengikut Nabi alaihi salatu wassalam, dan segala perbuatannya dan segala perkataannya daripada ketiadaan terhenti, tetapi ini dengan tilik bagi yang ghalib. Dan jika tiada, maka terkadang jatuh daripada mereka itu terhenti pada perang Fathul Mekah. Pada perang pada perang Fathul Mekah. Dia bukan perang tu, pembukaan kota Mekah. Okay. Sekira-kira menyuruh ia akan mereka itu oleh Nabi Muhammad SAW dengan berbuka puasa pada bulan Ramadan. Okay. Ini antara isu yang berlaku lah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Antaranya ialah bulan tu bulan Ramadan. Bulan tu bulan Ramadan sepatutnya tak boleh berbuka kan? Tak boleh berbuka. Tapi Nabi SAW menyuruh para sahabat berbuka pada bulan Ramadan. Macam tu. Maka berkekalan mereka itu atas ketegahnya. Jadi bila Nabi suruh berbuka, jadi para sahabat tak nak buka. Tak nak berbuka. Sedangkan itu suruhan daripada Rasulullah SAW. Maka mencapai oleh Nabi akan qadah. Qadah ni bejana lah, bekas air. Qadah bejana kayu bekas minum air. Dan meminum ia dan meminum oleh mereka itu. Jadi bila Nabi minum, maka sahabat lain pun baru minum. Selagi Nabi tak buat, maka para sahabat pun tak buat lah. Macam tu.
Ini antara benda yang berlaku lah dahulu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana ikut Nabi. Kan kita disuruh mengikut Nabi sama ada segi perbuatan, perkataan dan sebagainya. Walaupun benda tu kan, walaupun dari segi pada sudut pandangan sahabat, takkan nak buka puasa Ramadan kan? Tapi sebabkan Nabi buat, jadi mereka kena buatlah. Sedangkan masa tu tidak berlaku peperangan. Dia tidak ada peperangan, Fathul Mekah aje. Kan? Pembukaan kota Mekah mana ada peperangan berlaku pada pembukaan Mekah, tak ada. Okey. Jadi masa tu para sahabat Nabi disuruh untuk berbuka. Jadi sahabat Nabi suruh sahabat berbuka, sahabat tak nak berbuka. Sebab apa? Salah macam nampak menyalahilah dengan apa yang sepatutnya, kan? Sedangkan masa tu bulan Ramadan. Tapi akhirnya bila Nabi berbuka, maka sahabat pun ikutlah berbuka. Selagi mana Nabi tak buka, Nabi masa sebelum tu disebut je, dia suruh sahabat buka. Tapi Nabi tak buka lagi, Nabi suruh sahabat buka. Jadi sahabat pun diam macam itulah. Sedangkan Nabi tak buat, maka akhirnya Nabi buat, Nabi minum, barulah sahabat pun ikut minum. Kemudian dan peperangan dan pada Ghazwatul Hudaybiyah. Kan? Perjanjian Hudaybiyah. Ini bukan peperangan ni. Ghazwah ni peperangan lah. Sebenarnya pada masa Hudaybiyah tu dia tidak ada peperangan. Tak ada peperangan. Kalau ada perang kecil lah gitu, bukan peperangan yang besar. Tapi di sini dia katakan Ghazwah juga. Dia katakan Ghazwatul Hudaybiyah. Sebab kitab dia kata Suluhul Hudaybiyah. Suluhul Hudaybiyah mana perjanjian Hudaybiyah. Dia tak sebut Ghazwah Hudaybiyah. Tapi di sini sebut Ghazwatul Hudaybiyah. Ghazwah maksudnya peperangan yang diikuti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau peperangan Nabi tak ikut namanya Sirriyah. Sirriyah ni Nabi tak bagi sekali. Dan pada Ghazwatul Hudaybiyah sekira-kira menyuruh Nabi akan mereka itu dengan menyembelih dan juga bersyukur. Menyembelih binatang dan juga bersyukur. Maka tiada berbuat oleh mereka itu kerana menghabisi mereka itu di dalam tafakur pada barang yang jatuh ia daripada musyikah. Jadi para Nabi suruh para sahabat dalam perjanjian Hudaybiyah tu, Nabi suruh sahabat supaya menyembelih binatang. Menyembelih berserta dengan bercukur. Tapi para sahabat tak nak ikut. Tak nak buatlah apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana disebut dalam kitab ini, dia kata mereka sibuk bertafakur. Allah alam lah. Kerana menghabisi mereka itu dengan di dalam bertafakur pada barang yang jatuh ia daripada musyikah. Dan yang demikian itu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ia serta segala sahabatnya kerana mengerjakan umrah. Jadi pada asalnya perjanjian Hudaybiyah ni tuan-tuan, Nabi juga para sahabat datang ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Kemudian mereka berhenti satu tempat bernama Hudaybiyah. Dan berhenti sekiranya mereka itu dengan terlebih jauh daripada Hudaybiyah, mana satu tempat dalam Hudaybiyah lah. Kemudian maka menegah akan mereka itu oleh musyrikin daripada masuk ke Mekah. Jadi asal tujuan Nabi para sahabat datang ke Mekah nak mengerjakan umrah. Betul tak? Tetapi mereka ditahan di satu tempat bernama Hudaybiyah. Orang musyrikin Mekah tak bagi Nabi dengan para sahabat masuk. Maka menyuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dengan surat kirim. Surat bahasa lama tu. Bahasa klasik kan, surat ke suruh. Surat kirim. Surat kirim kepada segala yang mulia-mulia daripada Quraisy, memberitahu ia akan mereka itu dengan bahawa sesungguhnya datang ia kerana hendak mengerjakan umrah. Jadi Nabi sallam kirimlah kata Sayyidina Utsman
bawa satu surat ni kau pergilah jumpa pemimpin Quraisy. Beritahu pada mereka kedatangan kami ini bukan nak perang. Kami datang nak mengerjakan umrah. Baik, kemudian tiada perang. Tiada kena berperang. Kena memutus oleh mereka itu atas bahawa tiada boleh ia masuk Mekah pada tahun itu. Kerana pada tahun itu mereka tak dibenarkan masuk. Mereka naklah masuk pada tahun yang kemudiannya, kalau ikut pada perjanjian Hudaybiyah. Kemudian melontar oleh seorang lelaki daripada salah seorang daripada dua firqah itu atas satu firqah yang lain. Tiba-tiba tuan-tuan, ada seorang lelaki ni kan gatal tangannya, dia pergilah melontar. Lontar ni boleh menggunakan batu, boleh melontar ni boleh menggunakan panah pun boleh. Panah kan, memanah pun boleh, dikatakan melontar. Jadi tujuannya tadi dia nak macam huru-hara kan lah. Huru-harakan kumpulan musyrikin dengan orang Islam tadi. Di buku Hudaybiyah tadilah. Kemudian melontar oleh seorang laki-laki daripada salah seorang daripada dua firqah, dua kumpulan itu atas satu firqah, satu kumpulan yang lain. Maka jadilah antara keduanya itu berperang, lontar dengan anak panah. Jadi disebabkan adanya orang kata cobaan tadi kan, istilah katakan provokasi kan, yang dibuat oleh seorang lelaki tadi yang melontar anak panah, akhirnya terjadilah macam manah-memanah di antara satu sama lain, antara kumpulan Islam dan juga kumpulan orang musyrikin tadi. Baik, kemudian maka jadilah antara kedua kumpulan tadi berperang, lontar dengan anak panah dan dengan batu. Jadi mereka pun melontar kan, tembak dengan anak panah, ada yang baling dengan batu dan sebagainya. Maka memegang oleh Rasulullah SAW akan setengah kufar, dan memegang oleh mereka itu akan Sayyidina Osman. Jadi Nabi SAW tangkap beberapa orang kafir musyrikin Mekah. Yang kafir musyrikin Mekah pula pergi tangkap Sayyidina Osman. Dia tangkap Sayyidina Osman. Kemudian dan dimasyhurkan oleh iblis bahwasanya membunuh oleh mereka itu akan Osman. Tiba-tiba datanglah berita bahawa Sayyidina Osman telah dibunuh oleh orang musyrikin Mekah tadi. Dalam pebalang tadilah. Dalam orang kata tadi panah memanah semua kan. Lontar-melontar dan sebagainya. Maka datanglah bisikan daripada iblis, dia kata Sayyidina Osman telah pun terbunuh dalam perkara tadi. Maka sabda Nabi SAW, sentiasa kami pada tempat ini hingga kami tunaikan akan mereka itu perang, dan menyuruh ia akan manusia di sisi pohon kayu kerana hendak mubaya'ah, iaitu berjanji atas sabar bagi berperang hingga mati, atau atas bahawa tiada lari mereka itu. Jadi disebabkan oleh perkara tadi, maka Nabi SAW pun merintahkan para sahabat supaya berkumpul lah. Asal mereka datang bukan nak perang, betul tak? Asal mereka datang nak kerjakan umrah. Tapi disebabkan adanya provokasi, adanya start melontar-melontar, kemudian Osman pun dah kena tangkap dan sebagainya. Kemudian ada pula berita menyatakan Osman nak kena bunuh. Jadi para Nabi pun segera mengumpulkan para sahabat kumpul aja tu. Dan diminta mereka pun berbaiat untuk memulakan peperangan, tuan. Yalah, maklumlah dah keadaan macam tu, takkan nak biarkan, tuan. Itu sebab Allah Taala sebut dalam Quran tu. Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Fat ayat 18. Allah Taala sebut, dia kata laqad radiyallahu 'alal mu'minina iz yubayyi'una tahta sajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taksir kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pohon yang termaklum di Hudaybiyah,
Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan tak setia yang ada dalam hati mereka. Lalu Allah Ta'ala menurunkan keterangan kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Itulah ayat berkenaan dengan kata para sahabat mereka itu bai'ah. Jadi Nabi panggil semua supaya bai'ah. Sebab apa? Kita kena berperang. Sebab apa? Orang kafir dah start nak perang. Ingat je tu. Baik, seterusnya dan maka mubaya'ah oleh mereka itu akan dia atas demikian tadi. Mana bai'ah lah. Bai'ah kan. Janji dekat setia dan sebagainya. Maka tak kala mendengar oleh kufar dengan mubaya'ah Nabi itu, turun dengan mereka itu oleh ketakutan. Jadi bila orang kafir dengar Nabi dah semua dah bai'ah semua, nak pegang ni, nak mati syahid dan sebagainya, jadi orang kafir dia takutlah. Tadi mula dia yang buat provokasi dan sebagainya. Ini bila dah para sahabat bersedia nak perang, dah takut pula dia. Baik. Dan menyuruh oleh mereka itu akan seorang laki-laki daripada mereka itu minta uzur ia dengan bahawa perang itu tiada jatuh ia melainkan daripada segala orang yang safih, orang yang bodoh-bodoh. Jadi dia minta supaya janganlah berlaku perang. Minta uzurlah. Sebab yang memulakan nak start perang ni sebenarnya orang bodoh-bodoh. Bukan syirik. Kami tak terlibat pun, dia kata. Pada pimpin Mekah lah gitu. Dan minta lepas ia akan orang yang kena tawan daripada mereka itu. Maka bersabda Nabi SAW bahwasanya aku lepas mereka itu hingga kamu lepaskan sahabatku. Jadi orang kafir musyrik Mekah minta pada Nabi supaya dilepaskan mana-mana yang telah ditawan. Dalam provokasi tadi kan. Jadi provokasi tadi ada yang ditangkap, ada kafir musyrik Mekah ditangkap. Jadi pimpin Mekah minta supaya dilepaskanlah kawanan tadi. Maka berkata oleh demikian laki-laki, engkau insaf akan kami, yakni engkau mengadilkan akan kami. Maka bangkit ia kepada mereka itu, maka melepas oleh mereka itu akan Sayyidina Osman dan jemaah daripada muslimin. Jadi akhirnya tak jadilah peperangan tadi. Maka orang kafir musyrik Mekah tadi yang ditawan ni dilepaskan. Kemudian Sayyidina Osman pun dilepaskan. Dikembali ni Osman pun kembalilah dengan para sahabat dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah jatuh suluh antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di antara demikian laki-laki itu atas syarat bahawa dihentikan perang antara mereka itu 10 tahun. Ini antara isi perjanjian Hudaybiyah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah mengaji, belajar atau baca berkenaan Hudaybiyah ni, dia ada beberapa isilah perjanjian dia. Antaranya tidak dibenarkan berperang selama 10 tahun. Tak boleh angkat senjata. Kemudian dan bahawa mengamankan setengah mereka itu akan setengahnya. Semakna tak boleh ganggu lah. Mengamankan setengah dan atas setengah. Maksudnya tak boleh ganggu orang lain. Tak boleh ganggu musuh dan sebagainya. Kemudian dan bahawa kembali ia daripada mereka itu pada tahun mereka itu. Jadi pada tahun tu mereka balik, tak jadi mengerjakan umrah. Jadi mereka kena datang pada tahun yang ke depannya. Dan datang ia mengerjakan umrah pada tahun harapan. Kemudian yang ketiga, dan dikembalikan kepada mereka itu akan orang yang datang ia daripada mereka itu pada hal Islam. Jadi para sahabat, kalau ada lelaki contohnya yang lari pergi menuju ke Mekah. Mereka lari pergi ke Mekah. Jadi orang itu tak perlu dikembalikan semulalah. Macam tu. Dan bahawa tiada dikembalikan oleh mereka itu kepada Nabi akan orang yang datang ia kepada mereka itu daripada orang yang mengikut ia akan mereka itu, iaitu segala murtad daripada muslimin. Segala orang yang murtad dari muslimin jadi tak dipulangkan semula.
Jadi yang ditawan dipulangkan. Mana yang ditawan oleh orang Islam maka dipulangkan. Jadi mana yang orang kafir musyrikin Mekah tu tawan, jadi tak perlu dipulangkan semula. Jadi seolah macam perjanjian macam berat sebelah lah gitu. Arti para sahabat ada yang protes. Seolah macam tak setujulah atas perjanjian Hudaybiyah yang berlaku. Baik, kemudian dan menyuruh oleh mereka itu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan demikian itu akan satu kitab. Maka benci oleh muslimin akan segala syarat ini. Jadi orang Islam dia tak sukalah syarat tu, macam tak puas hatilah. Macam kat sebelah lah kan perjanjian ni. Sedangkan maknanya orang Islam kena pulangkan. Mana yang kita tawan kita kena pulangkan. Yang dia dah tawan, orang kafir tawan tak perlu pulangkan. Sepatutnya kena pulangkan lah yang kena tawan kan. Gitu. Dan berkata mereka itu, ya Rasulullah, bahawa kami kembali akan mereka itu dan tiada dikembalikan oleh mereka itu akan kami. Ini postal lah, macam bantah lah itu, tak pati. Maka sabdanya Nabi SAW, bahkan adapun orang yang lari daripada kita kepada mereka itu, maka telah menjauh akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang datang daripada mereka itu kepada kita, maka lagi akan dijadikan Allah Ta'ala baginya akan kelepasan dan juga tempat keluar. Ini kata-kata balawah lah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, kata, berdiri oleh kamu, maka sembelihlah oleh kamu akan binatang dan bercukurlah oleh kamu. Jadi dalam masa yang sama, dalam masa para sahabat tak puas hati dengan Nabi tadi. Masalah macam tak puas hati dengan misi perjanjian Hudaybiyah tadi lah. Macam berat sebelah. Tapi dalam masa yang sama, Nabi suruh para sahabat menyembelih binatang. Kemudian juga Nabi juga menyuruh mereka itu bercukur. Tahlil ataupun bercukur lah macam tu. Kemudian berkata rawi, demi Allah, tiada berdiri daripada mereka itu seorang hingga bersabda ia, akan demikian itu sebanyak 3 kali. Maka tak kala tiada berbuat oleh mereka itu, masuk oleh Nabi atas Ummi Salamah. Jadi Nabi cakap banyak kali, para sahabat tak tahu je. Nabi suruh para sahabat supaya menyembelih binatang. Dan masa sama Nabi juga suruh bercukur. Tapi mereka tak perhati dengan perjanjian tadi. Jadi apa yang Nabi cakap tadi, Nabi tak tahu lah. Para sahabat tak tahu je. Jadi apa yang berlaku tuan, maka Nabi tu macam kecewa lah gitu. Mana apa yang Nabi suruh, para sahabat tak nak buat. Maka akhirnya Nabi masuk ke berjumpa dengan isterinya Ummi Salamah. Kemudian apa kata Nabi pada Ummi Salamah? Isteri dia kata, telah binasa segala muslimin, aku suruh akan mereka itu bahawa bercukur mereka itu dan menyembelih oleh mereka itu, maka tiada berbuat oleh mereka. Nabi kata telah binasa kaum muslimin. Aku dah suruh dia menyembelih. Aku dah suruh mereka itu bercukur, tapi mereka tak nak buat. Mereka kata tidak ikut perintah Rasul mereka sendiri. Jadi apa jawapan daripada Ummu Salamah, isteri baginda Rasulullah? Maka berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, jangan engkau cerca akan mereka itu, kerana bahasanya musyikah atas mereka itu oleh suluh ini, perjanjian tadi. Jadi Ummu Salamah pun cubalah rezakan Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia kata, kau janganlah marah-marah, ya Rasulullah. Janganlah marah, jangan tersir dan sebagainya. Sebab sebenarnya para sahabat sebenarnya tak puas hatilah dengan perjanjian tadi. Dia musyikah, dia kata, benda beratlah pada mereka lah, susah nak terima lah perjanjian tadi. Hati yang mereka tak nak ikut cakap Nabi tadi tu, suruh bercukur dan juga menyembelih binatang. Keluar olehmu, kata Ummu Salamah, dia kata, keluar oleh kamu dan jangan engkau berkata-kata akan seseorang engkau sehingga engkau berbuat akan demikian itu. Maka keluarlah Nabi Muhammad SAW
maka menyembelih dia Nabi dengan tangannya yang mulia dan menyuruh ia akan tukang cukur, maka tak kala melihat oleh mereka itu akan para sahabat demikian tadi, berdirilah oleh mereka itu dan menyembelihlah mereka itu, dan jadilah setengah mereka itu mencukur akan setengahnya hingga hampir bunuhan oleh setengah mereka akan setengahnya, seperti barang yang tersebut dalam hadis Bukhari. Tuan-tuan, jadi akhirnya para sahabat buat, nampak tak? Jadi bila tengok Nabi buat, akhirnya mereka buat. Selagi mana Nabi tak buat, mereka tak akan buat. Gitu kan? Sebab dia punca tadi pasal perjanjian tu je. Perjanjian yang macam berat bersebelah. Tapi sebenarnya itu kebaikan sebenarnya. Sebab bila masa berlalu, hasil perjanjian tadi, rupa-rupanya Islam semakin hebat, semakin tersebar, semakin luas. Hasil daripada perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau tengok selibah macam tak okey kan? Tapi lama-kelamaan baru para sahabat boleh terima lah. Oh, sebenarnya ada hikmah di sebalik perjanjian Hudaybiyah. Soalan macam berat sebelah tu. Baik, baik, seterusnya. Maka keluar ia, maka menyembelih ia dengan tangannya yang mulia dan menyiru ia dengan tukang cukurnya, maka tak akan melihat oleh mereka itu akan demikian itu, berdirilah oleh mereka itu para sahabat dan menyembelih mereka itu, dan jadilah setengah mereka itu mencukur akan setengahnya hingga hampir berbunuh-bunuhan oleh setengah mereka. Mana seolah-olah macam berbunuh-bunuhan gitu kan, meriahnya bercukur itulah gitu setengahnya seperti barang yang disebut dalam hadis Bukhari. Baik, kemudian dan kata musannaf rahimahullah taala, dan dalil ini dengan dirinya jadi dalil bagi wajib yang ketiga, takrirnya, mana pengakuannya, bahawa engkau kata jikalau khianat oleh mereka itu para nabi dan rasul dengan menyembunyikan sesuatu daripada barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikannya bagi makhluk, nescaya bertukarlah kitmanun itu jadi ta'an. Kitmanun maksudnya menyembunyikan. Nescaya bertukarlah kitmanun itu jadi ta'an pada hak mereka itu alaihi salatu wassalam. Ulang-ulang. Dan kata musannaf ta'ala, dan dalil ini dengan dirinya jadi dalil bagi wajib yang ketiga, takrirnya, mana pengakuannya, bahawa engkau kata jikalau khianat oleh mereka itu para rasul, para nabi dan rasul, dengan menyembunyikan sesuatu daripada barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia bagi makhluk, saya tuan-tuan bertukarlah kitman itu jadi ta'an. Bertukarlah menyembunyikan tadi kepada ta'an pada hak mereka itu alaihi salatu wassalam. Dan bahawa kita disuruh dengan kita itu mengikut akan mereka itu pada akwal, pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu pada Nabi Rasul, dan tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan berbuat yang haram, dan tiada menyuruh ia dengan berbuat yang makruh, tetapi bertukar kitman jadi ta'an itu batil. Bertukar kitman ini menyembunyikan tadi kan, tukar menjadi ta'an, jadi berbatil lah, tak boleh pakai lah, kerana bahasanya ia diharamkan dengan ijma', lagi dilaknat orang yang berbuat akan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Boleh? Kemudian dan kata musannaf rahimahullah ta'ala. Seterusnya kita masuk yang seterusnya, sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan. Kata musannaf rahimahullah ta'ala, wa amma dalilu jawaz al-a'rad al-basyariyati alaihi salatu wassalam fa musyahadatu uqu'iha bihim imma li ta'zimi ajrihim aw li tashri'i aw li tasalli ad-dunya
aw litanbihi li hissati qadriha indallah ta'ala wa adami ridahu biha daru jazain li awliyaihi bi'tibari ahwalihim bima alaihim ala salatu wassalam. Dan adapun dalil harus a'rad basyariyah. A'rad basyariyah mana sifat-sifat kemanusiaan atas mereka itu para rasul, maka iaitu nyata pandang jatuhnya dengan mereka itu. Dia kata fa musyahadatu qiyamihim, iaitu nyata pandang jatuhnya dengan mereka itu ada kalanya kerana membesarkan pahala mereka itu, atau kerana nak mengajarkan syariat, atau kerana sabar daripada dunia, atau kerana menjagakan bagi kekurangan kadar Allah Subhanahu Wa Taala dan ketiadaan redha Allah Taala dengan dunia ini, akan negeri tempat balasan bagi segala awliya, segala anbiya-Nya dan awliya-Nya, dengan diiktibarkan ahwal mereka itu di dalamnya alaihi salatu wassalam. Ini maknanya para nabi dan rasul tadi mereka diberikan a'rad basyariyah. Maknanya sifat-sifat kemanusiaan, katanya berkahwin, sakit, makan, minum, dan sebagainya. Padahal apa yang sifat yang ada pada manusia ada juga kepada para nabi dan para rasul. Apa tujuannya? Salah satunya dia kata imma li ta'zimi ajrihim, kerana nak besarkan pahala mereka itu, dia kata. Yang kedua li tashri'i, kerana nak mengajarkan tasyri'at. Gitu. Kemudian yang ketiga kerana au li tasalli anid dunya, atau kerana sabar daripada dunia, sabar daripada fitnah dunia, atau litambihi lihissati qadriha, atau kerana menjagakan bagi kekurangan kadarnya, menjagakan bagi kekurangan kadarnya pada si Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan ketiadaan redha Allah Taala dengan dunia ini, akan negeri tempat balasan bagi segala awliya-Nya dan juga anbiya-Nya, dengan iktibar ahwal mereka itu dalamnya alaihi salatu wassalam. Artinya bahawa dalil harus a'rad basyariyah, dalil harus sifat-sifat kemanusiaan atas segala rasul alaihi wasallam itu dilihat jatuhnya dengan mereka itu bagi orang yang semasa ia dengan mereka itu, dan sampai khabar yang demikian itu dengan khabar mutawatir kepada orang yang tiada semasa dengan mereka itu dan tiada berkehendak kemudian daripada dilihat, atau kemudian daripada sampai khabar yang tawasi itu kepada kenyataan, lagi kerana bahawa sekalian itu sakit mereka itu dan makan mereka itu dan minum mereka itu dan berkahwin mereka itu. Wallahu a'lam. Sampai situlah. Artinya bahawa dalil arah harus masuk. Wallahu a'lam. Untuk seminggu yang berapa? 3 1-3 kan? Saya 3 tu saya tak ada tu. Saya akan mengerjakan saya kerja umrah. Tak ada. Saya 16 bulan. 16 terbang, balik dah 27. 27 Disember. Mana 16 Disember sampai 27. Saya tak ada tu. أعوذ
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa wa ma'luman taqabbala rizqan halalan barakatan katsira wa wasi'an nabatan ya alim. Tawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Okay.